Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Wahdina lima ikhtalafa fihi minal haqqi bi'idhnik. Innaka tahdi man tasha' ila siratim mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami yang benar itu adalah benar dan permudahkanlah bagi kami untuk mengikut kebenaran tersebut. Ya Allah, tunjukkanlah kami yang batil itu adalah batil dan permudahkanlah bagi kami untuk menjauhi kebatilan tersebut. Berilah kami petunjuk dalam isu-isu yang diperselisihkan dengan izin-Mu. Sungguhnya Engkau lah yang memberikan petunjuk kepada siapa yang Kau inginkan ke jalan yang lurus. Na'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin wahammah wa min kulli ainin lammah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, pertama-tama terimalah salam ukhuwah daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang saya ucapkan kepada semua dalam sesi perbincangan kita mengupaskan kitab yang dikarang oleh Dr. Nazih Hamad hafizahullah taala yang berjudul Penggunaan bahan-bahan yang haram dan najis dalam makanan dan ubat-ubatan. Pada sesi yang lalu, kita dah masuk dalam bab yang keempat berkaitan dengan teori darurat dan hajat untuk berubat, dan insya-Allah pada hari ini kita masih nak teruskan perbincangan kupasan bab yang keempat berkaitan teori darurat dan hajat. Pada sesi yang lalu juga kita telah masuk ke dalam sandaran yang pertama. Kan kita melihat kepada sebahagian ayat Quran yang mana ayat Quran dia menyokong kaedah ad-darurat tubihul mahzurat. Kaedah yang berbunyi keadaan darurat dia menghalalkan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau pada minggu lalu kita telah melihat kepada sebahagian ayat Quran, maka pada hari ini kita nak teruskan untuk lihat apakah lagi dalil-dalil daripada Al-Quran yang menyokong kaedah ad-darurah tubihul mahzurat. Kaedah yang berbunyi keadaan darurat membenarkan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalil yang kita nak dalami pada hari ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 173 yang mana kata Allah Subhanahu wa taala, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama harrama 'alaikumul maitata wad-dama wa lahmal khinzir وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Yang artinya, sesungguhnya Allah hanya mengharamkan kepada kamu memakan bangkai dan darah dan daging khinzir dan binatang-binatang yang disembelih tidak kerana Allah. Maka sesiapa terpaksa sedang ia tidak menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidaklah ia berdosa. Sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Surah Al-Baqarah 173. Jadi kita lihat dalam ayat ini ada beberapa pengajaran yang penting yang boleh dikeluarkan. Jadi kita nak keluarkan apakah pengajaran-pengajaran utama daripada surah Al-Baqarah ayat 173 ini. Kita pecah-pecahkan ayat ini kepada bahagian yang lebih kecil agar mudah untuk dihadam dan difahami. Dalam ayat 173 surah Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala memulakan ayat tersebut dengan perkataannya, iaitu terjemahannya, sungguhnya Allah hanya mengharamkan kepada kamu memakan bangkai. So, pengajaran yang pertama yang boleh kita keluarkan daripada ayat ini adalah di antara perkara makanan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke atas orang-orang Islam adalah memakan bangkai. Di sini timbul satu persoalan. Ustaz, apakah yang dimaksudkan dengan bangkai? Bangkai adalah binatang-binatang yang mati dalam keadaan tidak disembelih. Jadi kambing kalau mati dalam keadaan tak disembelih, jadi bangkai. Walaupun kambing ni hukum asalnya adalah kita halal memakan kambing kalau disembelih dengan cara yang ditunjukkan oleh syariat Islam. Tapi kalau dia mati sendiri dalam keadaan tidak disembelih, itu dinamakan bangkai. Mana-mana binatang yang mati dalam keadaan tidak disembelih, itu dinamakan sebagai bangkai. Dan bangkai ini tidak dibenarkan bagi orang-orang Islam untuk memakannya. Kecuali dua jenis bangkai.
yang disebutkan dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apakah dua jenis binatang yang boleh kita makan walaupun kita tak sembelih? Pertama, yang tinggal dekat darat adalah belalang. Dibenarkan kita makan belalang walaupun dalam keadaan tidak menyembelihnya. Dan kedua, sebagaimana disebutkan dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, adalah binatang yang hidup di laut. Ikan-ikan yang mati dalam keadaan kita tak sembelihnya adalah halal dimakan. Jadi kata para ulama, semua binatang-binatang lautan yang berada di laut, hidup di laut, seperti ikan-ikan, tak kisahlah ikan tu besar ataupun kecil, maka adalah halal dimakan. Tak perlu kita sembelih. Melainkan di sana kalau sekiranya ada ikan-ikan yang kata doktor perubatan, kalau manusia memakannya, boleh memberikan kemudaratan kepada kesihatan kita, maka pada ketika itu baru diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hukum asal memakan mana-mana ikan adalah halal dimakan, melainkan jenis-jenis ikan kalau sekiranya ada yang boleh membawa kepada kemudaratan daripada sudut kesihatan. Hukum asal dalam Islam adalah apa sahaja haiwan adalah halal dimakan, melainkan apa yang telah melainkan apa yang telah disebutkan dalam Al-Quran dan juga dalam sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam ayat ini, antara yang diharamkan ke atas kita memakannya adalah memakan bangkai. Ustaz, kalau kita haram memakan bangkai, boleh tak kita manfaatkan kulitnya? Maka di sini juga ada perbahasan di kalangan ulama. Jadi binatang yang kita tak boleh makan, kan? Tapi binatang itu yang contoh binatang yang halal seperti kambing, kan? Kalau kita tak sembelih dia, kita tak boleh makan dagingnya, tapi kita boleh manfaatkan daripada kulitnya. Ini pernah ditunjukkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada seekor kambing yang mati dan Nabi sallallahu alaihi wasallam terlihat kambing itu mati dalam keadaan tidak ada orang yang menyembelihnya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam membenarkan para sahabat untuk memanfaatkan kulit daripada binatang kambing itu. Sambungan ayat tadi, sungguhnya Allah hanya mengharamkan kepada kamu memakan bangkai dan darah. Jadi kalau pertama tadi diharamkan bangkai, yang kedua diharamkan ke atas orang-orang Islam adalah memakan darah. Darah yang mengalir adalah diharamkan bagi orang-orang Islam untuk memakannya. Ketiga, sungguhnya Allah hanya mengharamkan kepada kamu memakan bangkai dan darah dan daging khinzir. Jadi pengajaran yang ketiga yang boleh kita raih daripada ayat Quran ini adalah selain daripada bangkai, selain daripada darah yang mengalir, antara perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah memakan daging khinzir. Jadi daging khinzir disepakati oleh para ulama tentang pengharamannya. Cuma ulama kita berselisih pandangan tentang kalau sekiranya khinzir ini dianggap sebagai diharamkan untuk kita memakannya dan dia dianggap sebagai najis, bagaimanakah kita nak menyucikan najis khinzir? Dalam erti kata yang lain, kalau kita terpegang khinzir, adakah kita perlu sertu tangan kita ataupun tidak? Ini ada sedikit perselisihan di kalangan para ulama. Dalam mazhab Syafi'i mengatakan khinzir itu termasuk dalam najis yang berat. Jadi kalau sesiapa yang terpegang daging khinzir, maka perlulah disertu. Yang dimaksudkan dengan sertu adalah dibasuh 7 kali, salah satu basuhannya dicampur dengan tanah. Sama seperti cara kita menyucikan diri kalau sekiranya terpegang anjing yang basah ataupun air liur anjing. Dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza walagal kalbu fi ina'i ahadikum." Kalau sekiranya anjing menjilat dalam salah sebuah bekas di antara kamu, maka basuhlah 7 kali, salah satunya dengan tanah. Jadi berdasarkan hadis ni, kata para ulama, kalau sekiranya najis anjing ni, kita terpegang anjing yang basah ataupun kita terpegang air liur anjing, cara nak sucikan anggota badan kita yang terkena jasad anjing ataupun air liurnya adalah membasuh 7 kali, salah satu basuhan adalah dicampur dengan tanah. Itu yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma dalam mazhab Syafi'i dia luaskan lagi. Mazhab Syafi'i mengatakan sertu ini iaitu dibasuh 7 kali, salah satunya dengan tanah, bukan hanya terhad kepada binatang anjing, maka ianya juga diguna pakai bagi binatang khinzir. Cuma sebahagian di kalangan ulama lain mempunyai pandangan yang berbeza. Jadi ulama kita sepakat tentang anjing tu, kita lihat ada hadis yang spesifik yang menyuruh kita sertu.
Cuma di sana tidak ada hadis yang spesifik yang sebut tentang sertu ketika mana memegang khinzir. Perkara yang keempat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala berdasarkan ayat Al-Baqarah ayat 173 ini, sungguhnya Allah hanya mengharamkan kepada kamu memakan bangkai dan darah dan daging khinzir dan binatang-binatang yang disembelih tidak kerana Allah. Jadi perkara yang keempat yang diharamkan ke atas seorang Muslim untuk memakannya adalah binatang-binatang yang disembelih tidak kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau hukum asalnya, sembelihan yang dilakukan oleh orang-orang yang bukan Islam, seperti golongan etis ataupun agama-agama yang lain, tidak dibenarkan untuk kita memakannya. Hukum asalnya adalah kita hanya memakan daripada daging yang disembelih oleh orang-orang Islam. Jadi orang-orang yang bukan Islam, hukum asalnya adalah kita tak dibenarkan memakan daging yang telah disembelih oleh mereka. Cuma berlaku sedikit perselisihan di kalangan ulama tentang haiwan yang disembelih oleh golongan ahli kitab. Siapa itu ahli kitab? Ahli kitab adalah daripada kalangan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala benarkan orang-orang Islam untuk memakan daripada daging sembelihan ahli kitab, iaitu golongan Yahudi dan juga golongan Nasrani. Cuma berlaku sedikit perselisihan di kalangan ulama, adakah hukum itu khusus bagi pada zaman Nabi SAW ataupun hukum itu juga diguna pakai pada zaman ini. Sambungan ayat tadi, maka sesiapa terpaksa sedang ia tidak menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidaklah ia berdosa. Jadi selepas Allah Subhanahu Wa Taala sebut tentang beberapa perkara yang diharamkan, antaranya bangkai, antaranya darah, antaranya daging khinzir, antaranya binatang-binatang yang disembelih bukan kerana Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi Allah selepas itu memberikan pengecualian, exception. Di sana ada satu keadaan yang mana kita dibenarkan memakan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah keadaan tersebut? Keadaan darurat. Dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan sedang ia tidak menginginkannya, dalam keadaan darurat, dan tidak pula melampaui batas. Jadi perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan darurat kita boleh memakannya. Tapi kita kena pastikan yang situasi kita itu mematuhi syarat-syarat yang telah diletakkan oleh para ulama. Iaitu pada ketika itu tidak ada alternatif yang halal. Kalau ada alternatif yang halal, maka situasi itu tidak dipanggil sebagai darurat. Yang kedua, kalau kita terpaksa memakan perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan darurat, kita hanya boleh makan mengikut apa yang diperlukan sahaja untuk menghilangkan keadaan yang susah itu dan bukan makan sampai mengenyangkan. Jadi syarat yang diletakkan untuk digelar sebagai keadaan darurat adalah dalam keadaan tidak menginginkannya. Memang tak ada alternatif dalam keadaan darurat dan tidak pula melampaui batas. Jadi perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita terpaksa melakukannya dalam keadaan tidak ada alternatif yang lain, maka hendaklah dikadarkan. Hendaklah kita limitkan kepada kadar yang diperlukan sahaja. Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan dalam ayat ini juga, orang-orang yang memakan daging-daging yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan darurat, dalam keadaan terpaksa, dia tidak dianggap sebagai berdosa. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala tutup ayat 173 surah Al-Baqarah dengan kata-katanya yang berbunyi, sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Jadi pengajaran yang keenam yang boleh kita raih daripada ayat ini adalah sifat Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Pengampun dan Maha Mengasihani. Allah Subhanahu Wa Taala tahu siapa yang lakukan perbuatan yang diharamkan oleh Allah dengan cara sengaja dalam keadaan bukan terpaksa, dan Allah Subhanahu Wa Taala tahu siapa yang melakukan perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan terpaksa, dalam keadaan darurat. Dan Allah Subhanahu Wa Taala suka hamba-hambanya kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala suka hamba-hambanya sentiasa meminta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dosa sebesar mana pun insya-Allah akan diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kalau sekiranya hamba tersebut benar-benar bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan taubat yang nasuha. Apabila kita rujuk kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam
kita akan dapati di sana ada sebahagian individu-individu yang diceritakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagai contoh, ada seorang individu pada zaman Bani Israel yang dia membunuh 99 orang. Lalu dia nak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia bertemu dengan seorang abid, dia bertemu dengan seorang ahli ibadah. Dia bertanya, boleh tak dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala? Kata ahli ibadah ini adalah tak boleh bertaubat. Kerana kamu telah membunuh 99 orang. Maka individu ini pun dia bunuh ahli ibadah ini, dia genapkan 100 orang. Kemudian dia bertemu dengan seorang alim, seorang yang berilmu. Dia ceritakan apa yang terjadi. Dia kata yang dia dah bunuh 99 orang, kemudian dia bunuh lagi additional 1 orang. Dia genapkan 100. Sekarang dia berjumpa dengan alim, dia berjumpa dengan seorang ahli ilmu, boleh tak dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala? Kata alim ini, kata ahli ilmu ini adalah boleh. Boleh kamu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan syarat kamu hendaklah meninggalkan kampung halaman ini, pergi ke tempat yang lain. Dalam perjalanannya menuju ke tempat yang lain, dia diambil nyawanya oleh malaikat maut. Kan? Maka dalam hadis itu kita akan lihat Allah Subhanahu para malaikat pun turun untuk mencatatkan yang beliau ini termasuk daripada kalangan orang-orang yang berbahagia, insya-Allah akan dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi dosa besar macam mana pun, kita akan lihat Allah Subhanahu wa taala adalah Maha Pengampun. Kalau sekiranya orang yang bunuh 100 orang, sebagaimana disebutkan dalam hadis tadi, Allah Subhanahu wa taala boleh menerima taubatnya, boleh mengampunkannya. Apatah lagi dosa-dosa yang lain. Kalau sekiranya seseorang itu pernah melakukan dosa-dosa, hendaklah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bermunajat minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala suka hamba-hambanya yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu merupakan di antara 6 pengajaran yang boleh kita keluarkan daripada surah Al-Baqarah ayat 173. Jadi kenapakah Dr. Nazih Hamad dia muatkan ayat ini sebagai dalil adalah kerana dalam ayat ini ada disebutkan tentang keadaan darurat. Ayat ini menyebutkan tentang pengharaman beberapa perkara, pengharaman bangkai, pengharaman darah, pengharaman daging khinzir, dan pengharaman daging-daging yang disembelih tidak disebutkan nama Allah Subhanahu wa taala, tetapi kemudian disebutkan tentang keadaan darurat, keadaan terpaksa diberikan keringanan untuk memakan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak dianggap sebagai berdosa. InsyaAllah pada sesi akan datang kita akan menerokai lagi apakah dalil yang lain sandaran bagi teori darurat di dalam Al-Quranul Karim, dalam kalam Allah, dalam Al-Quranul Karim. InsyaAllah kita bertemu pada sesi akan datang. Kita tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian daripada saya pada sesi kali ini. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.